Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Alia Syamimi binti Saharudin dari kelas 12N dan dengan ahli kumpulan yang lain iaitu Nur Alia Syifa, Nur Aina Alia, Nur Aina Safia dan Nurli Fatih Izzati. Kami berlima akan membentangkan tentang gaya pembelajaran, topik yang keempat dalam psikologi pembelajaran. Gaya pembelajaran yang akan kami tekankan pada kali ini ialah gaya pembelajaran dan Endan. Namun begitu, biarlah saya terlebih dahulu menjelaskan tentang konsep gaya pembelajaran. Menurut Kamus Dewan edisi yang keempat, gaya pembelajaran bermaksud cara atau kelakuan. Maka, gaya pembelajaran seseorang itu merujuk kepada style dan juga cara pembelajarannya. Dalam konteks psikologi pendidikan pula, gaya pembelajaran ialah cara seseorang pelajar itu memberi tumpuan atau bertindak untuk memproses maklumat dan juga membentuk prinsip. Menurut pandangan Dan Endan pada 1978, gaya pembelajaran merupakan kaedah seseorang itu menumpu, memproses, mengingat dan juga menyerap maklumat atau kemahiran yang baru dan sukar. Pada 1982, gaya pelajaran Dan Endan mempunyai 5 unsur rangsangan iaitu dari aspek persekitaran, emosi, sosial, fisiologi dan juga psikologi. Unsur ini dapat mempengaruhi keupayaan seseorang individu untuk memahami, berinteraksi dan bertindak balas terhadap persekitaran pembelajarannya. Tanpa membuang masa, rakan-rakan saya akan menunjukkan contoh ataupun cara bagaimana pembelajaran ataupun gaya pembelajaran Dan Endan dilaksanakan. Unsur yang pertama ialah persekitaran. Terdapat 4 faktor iaitu bunyi. Terdapat individu yang suka belajar dengan tenang tanpa bunyi bising di sekitarnya dan ada juga yang suka mendengar lagu semasa belajar. Faktor yang kedua ialah suhu. Ada pelajar yang suka belajar dalam keadaan suhu yang panas dan cuba mengadaptasi dengan keadaan tersebut. Dan ada juga pelajar yang suka belajar dalam suhu yang nyaman. Faktor yang ketiga ialah cahaya. Ada pelajar yang merasakan tempat yang bercahaya sesuai untuk belajar. Namun, ada juga yang suka kepada tempat yang gelap. Dengan adanya standard, kita pilih standard kandungan BM 1.3. So untuk so kita boleh ambil from class 5 plus. Pilih satu je lah. Sekarang kita ambil ambil yang 5 plus. Kalau my daily routine dia masuk bawah B1 BI 1.2. Listen to and respond. Faham? Sebab dia recite nursery rhymes. Faktor yang terakhir dalam persekitaran ialah pola. Terdapat individu yang suka belajar di tempat yang formal seperti di meja dan juga di kerusi. Dan mereka dikaitkan dengan personality introvert. Manakala individu yang suka belajar di tempat yang tidak formal seperti baring ataupun duduk di lantai dianggap personality extrovert.
Unsur yang kedua ialah emosi. Terdapat 4 faktor. Yang pertama ialah motivasi. Terdapat daya pergerakan utama yang menjamin kejayaan seseorang. Motivasi terbahagi kepada 2 bahagian, iaitu motivasi ekstrinsik, motivasi yang dipaksa atau didesak untuk mendapatkan ganjaran ataupun markah yang tinggi. Motivasi intrinsik pula, motivasi yang lebih kepada dorongan dalaman seperti keperluan, sikap dan emosi yang semula jadi yang menyebabkan mereka turut serta dalam proses pembelajaran. Baik, buka untuk surat 71, tandakan topik yang akan masuk bagi exam kali ini. Topik 1, 2 dan 3 iaitu merangkumi HPK 1. Okey, kali ini cikgu nak kamu semua dapat keputusan yang cemerlang. Siapa yang dapat keputusan yang cemerlang, cikgu akan bagi ganjaran. Kena juga dapat keputusan yang cemerlang kali ini. Dia dapat berapa? Cikgu tak mahu ada B. At least paling kurang A-. Okay. Setakat gitu je, tapi nanti peperiksaan tak susah. Jadi cikgu rasa kamu semua boleh lakukannya. Cikgu percaya. Saya pun yakin sebab topik ni saya dah 5 kali saya ulang. Saya 3 kali. Awak cuma baca dan insyaAllah awak boleh jawab. Okey? Okey, terima kasih cikgu. Faktor yang kedua ialah tanggungjawab. Terdapat setengah murid yang berasa dirinya mempunyai tanggungjawab yang besar dalam belajar. Tetapi ada juga setengah murid yang tidak mempunyai tanggungjawab dalam proses pembelajaran yang menyebabkan mereka mengabaikan pelajaran mereka. Safia, kamu dah siap ke kerja yang Encik Aida bagi sekarang? Ada kerja ke? Ya, Safia. Ada hari ni kenapa? Encik Aida suruh ulang kaji ni. Kita dah dekat ni peperiksaan. Nantilah. Dah dekat ni. Faktor yang ketiga ialah ketabahan. Terdapat individu yang suka belajar dalam jangka masa pendek dan ada juga individu yang boleh belajar dalam jangka masa yang panjang. Faktor yang terakhir dalam emosi ialah struktur. Struktur adalah satu peraturan yang spesifik di mana digunakan oleh guru untuk melaksanakan tugasan ataupun kerja. Arahan guru yang jelas penting dalam proses pembelajaran, tetapi ada setengah murid yang suka gaya pembelajaran yang bebas. Oleh itu, sebagai guru, kita haruslah memberi perhatian kepada murid yang mempunyai pelbagai jenis gaya pembelajaran kendiri. Okey, baiklah, sekarang cikgu nak kamu buka surat 65. Okey, kat situ dia ada 3 soalan. Jadi cikgu nak kamu ambil selai kertas dan cikgu nak kamu salin soalan dan kamu tulis jawapan dia. Nanti hantar dekat cikgu lepas kamu dah siap, okey? Okey, cikgu. Cikgu boleh buat dalam bulan ke individu? Individu. Oh, cikgu. Okey, baiklah murid-murid. Sekarang kita buka surat 33. Okey, kat situ ada 3 soalan. Tapi cikgu nak kamu buat 1 soalan saja. Tapi dalam kumpulan. Boleh? Tak boleh. Cikgu, kenapa tak buat individu je? Saya tak suka lah buat kerja dalam kumpulan. Tak apa, Noli. Kita buat dalam kerja. Kita buat sekali lah kan cikgu dah cakap kita buat sekali. Ya, lagi senang buat ramai-ramai. Ya, betul. Unsur yang ketiga ialah sosiologi. Ia terbahagi kepada 5 bahagian. Yang pertama ialah sendirian. Terdapat pelajar yang suka belajar bersendirian tanpa menggaul dengan orang lain kerana mereka percaya mereka dapat belajar tanpa mengganggu orang lain. Seterusnya, berpasangan. Terdapat pelajar yang suka belajar secara berpasangan ini kerana mereka sukakan interaksi dua hala. Yang ini, bagaimana mengecam suku kata dapat membantu kanak-kanak itu hidup lebih baik?
ketiga ialah berkumpulan. Belajar secara berkumpulan juga merupakan gaya pembelajaran yang popular kerana murid akan memberi pandangan dan juga pendapat masing-masing. Ni saya pertama ni. Saya berangkat untuk cara aktiviti untuk menjaga waktu. Kalau aku boleh guna ayat berita pendek. Oh, kalau kita boleh juga buat macam bercerita ke. Jadi kanak-kanak tu boleh macam cakap kan. Selain itu, bersama guru. Ada juga yang suka belajar bersama guru di dalam kelas kerana dapat memahami dengan mudah dengan bertanya terus kepada guru sekiranya mempunyai kekeliruan. Okay, kalau kamu boleh tengok BM 2.1.1 tu iaitu menyatakan lambang dan cetakan untuk membawa makna tertentu. Lambang tu macam mana cikgu? Okey, contoh dia macam ni. Kamu ambil satu buku ataupun kamu minta kanak-kanak bawa satu buku tu, lepas tu kamu suruh kanak-kanak tu tengok, okey, dekat muka kulit buku ni ada apa? Contoh kanak-kanak boleh tengok ada pen, ada pensel. Dekat kita mula dari kulit buku. Faktor yang terakhir dalam sosiologi ialah pelbagai cara. Terdapat pelajar yang suka belajar dengan kombinasi beberapa cara yang lain yang terdapat di atas. Noli, jom kita pergi belajar sama-sama dengan Safia. Mekna, Aina pun jom. Safia, boleh tak nak belajar sekali? Ayuhlah. Hai kawan-kawan, saya nak duduk sekali boleh? Boleh. Jemputlah. Kita belajar apa ni? Boleh tak kita belajar komunikasi? Ya. Okay, yang ni kan kita dah bincang dengan doktor. Yang doktor cakap yang komunikasi tu kita boleh buat banyak-banyak aktiviti. Unsur yang keempat pula iaitu fisiologi. Terdapat 4 faktor. Yang pertama ialah persepsi. Terdapat pelajar yang suka belajar dengan benda ataupun pengalaman maujud ataupun pengalaman abstrak. Okey, baiklah, dekat cikgu ada apa? Ada botol. Pandai. Dengan memandang. Pandai. Okey, jadi kalau kita boleh tengok dekat sini, ini merupakan bentuk segi empat tepat. Okey, yang ni pula ada bulat. Okey, kamu cuba pegang, cuba rasa macam mana, besar macam mana bulat. Lepas tu kamu cuba tulis, lukis dekat angin. Kamu lukis bulat. Segi empat tepat. Macam tu. Faktor yang kedua dalam fisiologi ialah makan. Terdapat segelintir pelajar yang suka makan dan minum ketika belajar bagi mengurangkan tekanan dan ada juga yang terasa terganggu apabila makan dan minum semasa belajar. Faktor yang ketiga dalam fisiologi ialah waktu. Terdapat murid yang hanya dapat belajar pada waktu pagi sahaja dan dapat memberikan tumpuan pada waktu tersebut dan ada juga yang dapat belajar pada bila-bila sahaja. Faktor yang terakhir dalam fisiologi ialah pergerakan. Ada juga pelajar yang suka bergerak bagi memahami sesuatu pembelajaran atau hafalan dan ada juga yang tidak suka bergerak bebas ketika belajar ataupun menghafal.
Unsur yang terakhir ialah psikologi. Faktor yang pertama ialah global dan analitik. Murid global lebih suka mempelajari secara menyeluruh dan tidak formal. Dan pelajar analitik pula lebih suka belajar dalam persekitaran yang cerah dan lebih formal. Yang kedua ialah otak kiri atau otak kanan. Manusia terbahagi kepada dua bahagian otak, iaitu otak kiri dan kanan. Otak kiri manusia mengawal tindakan manusia dari aspek bahasa, matematik, logik dan sebagainya. Manakala otak kanan pula berfungsi dalam aspek bentuk, ruang, lukisan dan sebagainya. Pembelajaran berseparuh merupakan kepada murid memberi pengalaman pembelajaran sendiri yang bermakna. Guru perlu mengintegrasikan penunjang, kemahiran dan nilai dalam hidup. Seterusnya kita belajar menulis huruf kecil dengan cara yang betul. Kita boleh buat Faktor yang terakhir dalam psikologi ialah impulsif dan reflektif. Murid yang mengamalkan gaya pembelajaran impulsif suka belajar dan tidak suka membuat sebarang persediaan awal. Manakala individu yang bersikap reflektif ini sangat prihatin dan berfikir mendalam sebelum melibatkan diri dalam proses pembelajaran kerana mereka akan berhati-hati semasa membuat sesuatu. Aku tak siap lagi. Ya Allah, due date malam ni pula dah. Tak siap lagi ni. Baguslah. Untuk pembukaan dan dorongan sesi emosi bagi bayi dan kanak-kanak ni, kalau buat pemakanan yang sihat, okey ke tak? Okey lah kalau buat pemakanan. Kalau pemakanan sihat, jadi tubuh badan seseorang kanak-kanak tu pun akan sihat. Kesimpulannya, faktor-faktor ini telah diterjemahkan melalui unsur ataupun rangsangan yang telah disarankan oleh model Dan and Dan. Rangsangan daripada aspek persekitaran, emosi, sosiologi, fasiologi dan juga psikologi merupakan cermin ataupun boleh ubah yang dapat mengesan gaya pembelajaran seseorang tersebut dan implikasi yang bakal tercetus melalui rangsangan-rangsangan ini. Sebab itu, model Dan and Dan telah memudahkan para guru untuk melihat gaya pembelajaran yang sesuai kepada seseorang individu dan mengatur strategi dan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk mereka. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, apakah gaya pelajaran anda? Adakah anda telah mengetahui gaya pembelajaran anda selama ini? Marilah berkongsi bersama kami gaya pembelajaran Dan and Dan yang ada pada anda. Sehingga kita berjumpa lagi. Bye-bye.